Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Muhammad Fazil Muhammad Tahir, matrik nombor 840313075065. Adalah seorang graduan Bachelor of Medical and Health Science with honor untuk semester ke-6 2020 bagi mata pelajaran MBCP 2626 bagi Clinical Practice Trauma and Emergency Care. Okey, kandungan ataupun isi parti untuk slide pada hari ini adalah terdiri daripada pendahuluan yang menyatakan apakah itu sakit dada serta definisi acute myocardial infarction, maklumat mengenai data demografi pesakit, persembahan kes, dokumen mengenai dapatan penilaian, pengurusan kecemasan pesakit, pengenalpastian diagnosis dan intervention untuk pesakit sakit dada, serta rumusan. Untuk fakta dan peratusan aduan sakit dada di Malaysia menurut Milky et al. Pada tahun 2001, insiden penyakit jantung koronari di Malaysia dianggarkan sebanyak 141 kes bagi setiap 100,000 penduduk, menjadikan anggaran sebanyak 45,684 kes bagi 32.4 juta rakyat di Malaysia. Mana-mana 5% pesakit yang datang ke Jabatan Kecemasan dengan aduan sakit dada dan 95% adalah daripada pesakit lain-lain. Definisi myocardial infarction iaitu infeksi myocardial acute dikenali sebagai serangan jantung secara tiba-tiba. Boleh berlaku apabila darah yang mengalir ke arteri koronari berkurangan, mengakibatkan kekurangan oksigen yang diterima oleh jantung dan menyebabkan kematian sel tisu. Klasifikasi untuk sakit dada terdiri pada dua, iaitu infarksi transmural dan infarksi subendokardial. Okey, kita lihat infarksi transmural dikaitkan dengan anterior sclerosis yang melibatkan arteri koronari utama. Ia melibatkan bahagian anterior, posterior, inferior, lateral atau septal. Transmural infarksi merebak melalui ketebalan otak jantung. Ketika ECG dilakukan, keabnormalan ini boleh dilihat pada ST elevation dan Q-wave. Untuk manakala infarksi subendokardial melibatkan kawasan kecil di dinding subendokardial, ventrikel kiri, septum ventricle ataupun otot papilari. Keabnormalan ini juga boleh dilihat melalui ST elevation pada ECG. Sejarah kesihatan umum. Pesakit ini adalah berumur 66 tahun, berbangsa Melayu, menghidapi penyakit kencing manis dan darah tinggi, telah hadir ke Jabatan Kecemasan dengan aduan sakit dada. Beliau menyatakan sakit dada itu bermula sebelum kedatangan di Jabatan Kecemasan. Sakit ini memaklumkan rasa sakit yang terdiri daripada kesakitan tajam yang menusuk yang berlaku hampir sekitar 30 ke 40 saat, diikuti dengan rasa sakit dull pain yang berterusan selama 2 minit. Kesakitan terletak di bahagian dada kirinya yang agak dekat dengan bahu. Permulaan episod kesakitan bermula apabila pesakit pada sebelah pagi membuat kerja-kerja pemotongan rumput di kebun miliknya. Pesakit tidak pula duduk ataupun berehat semasa episod kejadian, yang menyatakan kemungkinan sakit itu adalah simptom yang biasa berlaku. Pada pagi kehadiran di Jabatan Kecemasan, pesakit menyedari kesakitan ketika dia bangun daripada tidur. Sekali lagi, pesakit merasakan sakit seperti dapin, didahului oleh beberapa saat kesakitan seperti mencucuk, tajam dan juga berpeluh. Berpeluh pada hari kejadian sebelum hari kejadian memotong rumput, berkemungkinan dia menyatakan berpeluh tu adalah daripada kerja-kerja aktiviti pemotongan rumput. Tetapi pada pagi kejadian berpeluh
Ketika bangun tidur, pesakit berasa hairan dan didahului oleh beberapa saat kesakitan yang mencucuk tajam juga berlaku. Pesakit mengalami kekebasan di lengan kanannya setelah rasa sakit berhenti. Dia terus mengalami beberapa episod kesakitan sepanjang pagi tersebut. Jadi menantunya pada ketika itu memutuskan untuk membawanya ke Jabatan Kecemasan sekitar jam 3 petang. Ubat yang dibawa bersama terdiri daripada ubat analgesik, ubat diuretik, vitamin yang ada pada pesakit. Untuk sejarah penyakit perubatan, pada tahun 2005 pesakit didiagnos menghidap penyakit darah tinggi, hypertension, dan pada tahun 2008 pesakit ini telah menghidap ataupun didiagnoskan diabetic mellitus lah, kencing manis tahap 1. Sejarah pembedahan pada tahun 2003, pesakit ini pernah melakukan pembedahan lutut pada tahun 2003 di Hospital Pulau Pinang, di mana total knee replacement terpaksa dibuat pada tahun tersebut. Secara alahan, pesakit ada alahan kepada dua jenis ubat, iaitu antibiotik penicillin yang menyebabkan anaphylaxis bengkak muka, dan analgesik mefenamic acid, ubat tahan sakit yang menyebabkan pesakit sekiranya mengambil ubat tersebut akan menjadi ruam kebahagiaan anggota badan lah. Untuk sejarah keluarga pesakit, ibu pesakit meninggal dunia kerana komplikasi barah payudara. Bapa meninggal dunia pada tahun 70-an kerana sakit jantung serta masalah kesihatan lain yang tidak diketahui oleh pesakit. Adik-beradik kesemuanya sihat. 4 anak ada pesakit, satu daripadanya anak lelaki mempunyai bronchial asma. Pesakit adalah seorang pesara guru, anak kedua daripada 6 adik-beradik. Pesakit aktif, merokok sejak berusia 17 tahun, tinggal bersama isteri, anak serta menantu. Pesakit tidak pernah mengunjungi ke luar negara atau terlibat dengan mana-mana kontak rapat kes positif COVID-19. Dokumentasi mengenai dapatan penilaian ada utama pesakit adalah sakit dada di bahagian kiri, loya dan sukar untuk bernafas. Mengalami sakit dada sehari sebelum menerima rawatan, iaitu ada utama 100% daripada 70%-nya adalah datang, 70%-nya adalah sakit dada, berasa mual dan muntah, rasa mual dan sukar bernafas, serta sakit dada sebelum datang ke rawatan, menerima rawatan di Jabatan Kecemasan. Untuk dokumentasi mengenai dapatan penilaian sejarah penyakit kini, pesakit menghidapi kencing manis dan hypertension. Kondisi umum saluran pernafasan, kita melihat terdapat penyekatan saluran pernafasan pada pesakit ini, gasping dan takipnis sedikit, iaitu pernafasan pesakit laju kira-kira 28 per minit. Peredaran darah masa pengisian semula di bawah pada 2 saat. Ritme nadi laju, itu takikardia. Keadaan suhu badan suam, di mana temperature yang kita ambil pada ketika itu 37.2 darjah Celsius diambil melalui termometer telinga, dan vital sign yang diambil pada ketika kejadian, pada ketika hadirnya pesakit di Jabatan Kecemasan, iaitu tekanan darah 147 sistolik, 62 diastolik, heart rate 72, respiratory rate 12, kadar nadi 145 beat per minit, kadar pernafasan 12 per minit, saturation SpO2 pada ketika tu 93% lah. So, dan diastolic iaitu parascular glucometer 16.5 mmol, disebabkan pesakit ada kencing manis diabetik. Untuk pemeriksaan fizikal kepala dan leher melalui inspection kepala, struktur kepala normal, tiada kecederaan dan parut kelihatan. Inspection dan palpation untuk di leher normal dan tiada sebarang kecederaan dan kecacatan. Kelenjar noda limfa normal dan tiada kebengkakan, no lymphadenopathy lah. So mata, telinga, hidung dan tekak melalui inspection. Mata tiada jaundice,
pupil constrict dan tiada discharge. Pupil 2 mm reaktif to pen light lah, dengan cahaya. Telinga tiada benda asing ataupun discharge. Hidung serupa, tiada benda asing dan discharge. Tekak melalui inspection palpasi normal, dan tonsil tiada bengkak lah. So bahagian jantung dan paru-paru, pemeriksaan bahagian dada dan paru-paru, bahagian dada iaitu jantung. Inspection normal, tiada parut. Palpation denyutan jantung adalah normal. Auscultate lung 2 rhythm normal lah, equal bilateral. Untuk paru-paru, inspection pergerakan dada adalah selari. Palpasi perkembangan adalah simetri. Percussion normal, resonant. Abdomen, inspection, palpation, percussion, auscultation juga. Tiada kecacatan dan tiada parut. Palpation soft dan non-tender. Percussion, rebound tenderness, sign negative, sign of negative. Auscultation, bowel sound if normal. Untuk pemeriksaan sistem kardiovaskular, perikardium, melalui pemeriksaan dan palpasi, untuk mengesan kewujudan sama ada sinusis, pesakit adalah sinusis, tanda-tanda sinusis. Pada pesakit ini terdapat keabnormalan pada rangka dada seperti skoliosis, kesan denyutan puncak jantung, pulsation dan tirikan, deruan trill, dan bunyi jantung dikesan dengan palpation impulse jantung. Untuk perikardium impulse jantung, pemeriksaan impulse jantung pesakit yang berada dalam posisi supine, iaitu puncak fifth intercostal space, mid intercostal space, mid clavicular line. Denyutan jantung lain dapat dikesan melalui pangkal leher supra external notch, yang menandakan kemungkinan lengkung aorta terbuka, koartasi aorta ataupun aneurism pada lengkung aorta. Arteri dibahagikan di bahagian leher seperti karotid berdenyut dengan ketara untuk pesakit ini, untuk mengesan sama ada thyrotoxicosis, regurgitation aorta ataupun hypertension, darah tinggi. Pemeriksaan sistem alimentary melalui inspection, palpation, percussion, auscultation adalah normal, lembut, tidak keras. Bowel sound, kedengaran semasa auskultasi, dan najis melalui ni adalah normal dan tiada Melinda stool lah. Pemeriksaan saraf motor untuk GCS 15/15, 15/15, iaitu opening 4/4, verbal response 5/5, motor response 6/6. Pin score pada kejadian pesakit kita menilai dengan keadaan pin score adalah 4/10. Diagnosis perbezaan pada penyakit pesakit ini adalah, pertama mungkin angina pectoris, pulmonary embolism, myocardial infarction, kesakitan musculoskeletal, perikarditis ataupun gastrophageal reflux. Untuk penyiasatan dalam kes dada, biasanya untuk kita akan mengambil ujian radiologi. Salah satunya adalah ujian radiologi lah. Sinar X akan membantu mengesan ukuran dan garis jantung. Menurut Adnan pada tahun 2017 dalam kajiannya, X-ray dada dapat menunjukkan perubahan atau masalah pada paru-paru dan yang berpunca dari masalah jantung. Perubahan ukuran dan bentuk jantung mungkin menunjukkan kegagalan jantung, cecair di sekitar jantung atau masalah injap jantung. Melalui X-ray kita boleh nampak ni. So imbasan tomografi kepala, CAT scan, imbasan tomografi berkomputer jantung, CT scan, juga disebut imbasan jantung untuk pemeriksaan skor kalsium. Digunakan untuk mencari deposit kalsium dalam plak pesakit jantung. Kaedah ini paling berkesan untuk mengesan anterior sclerosis sebelum gejala timbul. Penyiasatan dalam kes sakit dada yang lain adalah MRI, iaitu magnetic resonance image kepala. MRI menurut Sufyan mengatakan bahawa MRI jantung membuktikan prosedur terbaik untuk meramalkan kejadian jantung yang serius.
Mereka menyimpulkan bahawa ia adalah kaedah paling selamat dan paling berkesan untuk mengenal pasti pesakit berisiko tinggi dengan sakit dada jantung. Sakit dada melalui MRI ni tidak terbatas pada pengurangan pendedahan kepada radiation atau kerana ianya bersifat magnetik, tiada radiation seperti X-ray. Ujian makmal laboratory lab investigation untuk pesakit dada untuk dapatkan jumlah sel darah yang lengkap, complete blood cell. Sekiranya pesakit disyaki mengalami infark miokardia (MI), adalah untuk mengesan sama ada anemia sebagai penyebab penurunan bekalan oksigen dan sebelum memberi ejen thrombolytik. Untuk penyelesaian dalam kes sakit dada, ECG adalah yang paling penting untuk kita mengesan gangguan metabolik elektrolit dalam badan. Dan pada sekiranya berlaku keabnormalan pada ECG, ST elevation dan Q-wave akan menunjukkan tanda-tanda pesakit akan mendapat ST elevation, iaitu myocardial infarction. Pengurusan di kecemasan selepas menerima pesakit dan telah membuat pendaftaran pesakit melalui ABPU, nilai keadaan pesakit, pemeriksaan fizikal dilakukan, iaitu dengan pengambilan ECG untuk menilai tahap gangguan pada ritma jantung. Pemberian ubat-ubatan seperti digoxin 0.5 mg untuk merangsang myocardium dan meningkatkan daya kontraksi pada jantung. Tanda vital pesakit selalu dipantau, vital sign pesakit, melalui cardiac monitoring. Terapi infusion intravena untuk menyeimbangkan elektrolit dan elektrolit dalam badan. Ujian darah bagi FBC untuk fungsi buah pinggang dan elektrolit, glukosa, lipid. Pengurusan jika pesan juga sekiranya pesakit tidak bernafas, lakukan pemasangan intubation melalui circulation, lakukan CPR sekiranya pesakit tidak sedar, memberi oksigen terapi, lakukan pemeriksaan IV line, pemasangan IV line, lashbone, tanda vital, airway dengan mendongakkan kepala pesakit, pastikan saluran pernafasan pesakit terbuka, pemeriksaan pernafasan pesakit melalui breathing, pemastikan pernafasan pesakit normal. Lakukan pemerhatian pada pergerakan dada pesakit, chest rise, chest movement pesakit lah. So, lakukan papasi dan abdomen. Lakukan pengambilan ECG ni kekerapannya berkala lah. Untuk ubatan spesifik kita boleh bagi ejen antiplatelet, beta blocker, iaitu tacrolimus 75 mg, clepidogrel, Plavix 75 mg, untuk menghalang pembentukan platelet. Untuk mengurangkan rangsangan simpatetik ke atas jantung, kita boleh memberi kepada pesakit metoprolol 50 mg, atenolol 50 mg atau propranolol 40 mg. Dan untuk captopril atau perindopril 2 mg menyebabkan pengembangan salur darah yang menyebabkan tekanan darah yang lebih rendah. Untuk ubat simptomatik, sakit belakang, sakit tangan, sakit kepala dipertimbangkan dengan pemberian ubatan seperti tab paracetamol, tab aspirin 75 mg serta muntah diberikan anti-emetic, tab mezolon 10 mg TDS. Dyspnea diberikan tab salbutamol, dan sekiranya pesakit mengalami perasaan heartburn, diberikan Miss Magnesium Trisilicate 20 ml ataupun Miss Combinative 10 ml TDS. Untuk pendidikan kesihatan sakit dada, pesakit digalakkan mengekalkan diet yang rendah lemak, tepung dan kolesterol, mengurangkan kolesterol penyebitan pada salur darah tersebut, mengekalkan aktiviti fizikal yang kerap untuk menguatkan otot jantung. Jika pesakit mempunyai kencing manis, pastikan tahap gula serendah yang mungkin. Kencing manis dengan glukosa di bawah kawalan mempunyai risiko yang lebih rendah untuk dapat penyakit jantung. Untuk elakkan daripada merokok dan pengambilan alkohol, jaga diet pengambilan dengan BMI yang ideal.
tidak melebihi 30 sekiranya mempunyai lebih daripada 30, pesakit mempunyai risiko untuk dapat AMI, acute myocardial infarction. Melakukan aktiviti fizikal sederhana pada kebanyakan hari dalam seminggu atau secara kerap, sekurang-kurangnya 30 minit, sebagai contoh berjalan pantas, berenang, basikal, menari, berkebun dan sebagainya. Dan pesakit juga tidak digalakkan mengambil diet ataupun minuman yang bertaraf gulanya terlampau tinggi, seperti minuman berkarbonat ni. Makanan segera juga tidak digalakkan kerana mempunyai kolesterol yang tinggi dan berminyak. Okey, untuk kesimpulan pesakit, penyebab paling biasa untuk sakit dadak adalah masalah musculoskeletal, diikuti oleh penyakit kardiovaskular yang datang kecebatan kecemasan. Dua ni. Penyakit jantung iskemia, masalah psikogenik dan penyakit pernafasan masing-masing menyumbang sekitar 10% kes. Walau bagaimanapun, penyebab berbahaya sangat jarang berlaku dalam amalan umum. Walau bagaimanapun, sakit dada juga mungkin disebabkan hal-hal lain seperti jangkitan kuman pada paru-paru, pneumonia, paru-paru bocor ataupun pneumotoraks, asid berlebihan dalam otot, dalam perut, reflux esophagitis, masalah kesakitan otot-otot dada dan masalah berkaitan mental seperti gemuruh, anxiety ataupun stres. Ini boleh dibahagikan kepada sakit yang berkaitan dengan jantung dan bukan jantung. Okey, rujukan dibuat untuk buat slide ini adalah terdiri pada Chandra et al., Milky, Partington, Taylor, Yusof yang membantu untuk membuat ni. Okey, sekian. Terima kasih. Sekiranya ada soalan, boleh diajukan kepada alamat start telefon yang tertera. Sekian. Terima kasih. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Bye bye.